Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua rakan-rakan Sembang Study. Alhamdulillah. So ini merupakan siri kita yang ke-6 pada 25 Disember dan juga tak lupa juga kita nak ucapkan selamat Hari Natal ataupun selamat menyambut Christmas kepada rakan-rakan kita dan saya pasti semua sekarang ni mungkin rata-rata boleh sebab ini pun bercuti sebenarnya dan hari ini sebenarnya kita nak bawakan satu lagi topik agak menarik juga, tetapi untuk pengenalan topik kita pada hari ini saya nak bagi pada Dr. Hawati untuk memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini. Jadi saya jemput Dr. Hawati. Okey, terima kasih Associate Professor TS Dr. Syamsul Nur Azlan. Berjumpa lagi kita pada hari ini walaupun masih bercuti dengan semangat yang sama, insya-Allah dengan perjuangan yang sama, tetap dengan perjuangan untuk menghabiskan PhD insya-Allah. Dan hari ini kita ada rakan baik saya yang special daripada UPM Dr. Daratun Nisa. Mungkin Dr. Daratun Nisa nak say hi sekejap dulu sebelum saya perkenalkan. Hai, nampak tak? Nanti kita ni lagi. Hai, nampak kan? Ke nampak, tak nampak saya? Okay. Nampak. Alright. So Dr. Daratun Nisa, izinkan saya perkenalkan sedikit. Dr. Daratun Nisa adalah seorang pensyarah kanan di Universiti Putra Malaysia UPM dan her area of specialization is guidance and counselling Dr. Nisa. Betul. Guidance and counselling dalam counselling keluarga kan Dr. Nisa? Kaunseling keluarga. Dan Dr. Nisa memang sangat aktif lah memberikan kursus-kursus motivasi. Saya selalu tengok juga sebenarnya Facebook Dr. Nisa, follow juga, tapi kadang-kadang tak sempat kan nak respon, tapi ikut seronok tengok ada counselling and then Dr. Daratun Nisa juga sangat aktif berkongsi tentang kajian kualitatif. Jadi tajuk kita hari ini sesuai dengan tajuk kita, iaitu kajian kualitatif apa kata pakar. Jadi sebelum tu just nak bagi tahu Dr. Daratun Nisa ni perkenalan kami di UKM. Singkat tapi alhamdulillah Allah temukan untuk kita sama-sama persahabatan bersahabat, dan insya-Allah walaupun dah berpindah di UPM, kita sebelum mula nak cakap terima kasih dulu dekat Nisa, dekat Dr. Nisa sebab sudi join kita malam ni. And kita harap malam ni akan sama-samalah peserta punya momentum yang sama untuk kita sama-sama orang kata dwell into what is a qualitative research. Okay, Dr. Syamsul. Alright, so okay. Kita boleh pass kepada Dr. Nisa untuk sesi kita pada hari ini. Kita jumpa Dr. Nisa, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya terima kasih kepada Dr. Syamsul, Dr. Harwati sebab invite saya, bagi peluang untuk saya share malam ni sama-sama. Sebenarnya ramai lagi yang berkelayakan, tapi mungkin saya rasa saya kat sini terpilih lah kot kan, daripada ni terpilih untuk sama-sama sebenarnya share. Banyak juga benda saya masih belajar lagi sebab masih juga buat research kuali semua kan, tapi at least ada benda lah yang kita boleh sembang-sembang, kita boleh share sama-sama. Kalau ada apa-apa nak tanya ke nanti, just bagi tahu, tanya je supaya saya boleh jawab lah, sebab saya pun tak tahu apa yang saya perlu cover, takut saya tak cover apa ke, jadi mana-mana yang rasa nak tahu tu just tanyalah. Okey. Sebenarnya bila sebut kualitatif tu orang akan nampak dia macam ayat, macam pergi interview, pergi buat observation. Orang tak nampak lebih daripada tu. Orang just nampak kualitatif tu in vivo, Atlas TI, nampak benda-benda macam tu. Tapi kita jarang betul-betul nak faham apa sebenarnya ciri-ciri kualitatif tu dulu. Sebab saya rasa kalau kuantitatif orang dah tahu dah, orang dah biasa dah. Tapi bila sebut kualitatif ni macam ada kekeliruan juga, sebab bila saya tengok student saya buat, ada yang fahamannya begini, ada yang begini. Jadi banyak benda yang kita kena clear. Paling penting sekali kena clear dulu bila sebut kualitatif tu, apa sebenarnya kualitatif tu kan. Yang kalau saya boleh bagi tahu, kualitatif tu paling penting kita tahu dia bukan bersifat mengukur. Kita bukan nak ukur, tapi kita lebih kepada nak teroka, kita nak faham, kita nak macam mendalami satu benda tu dengan lebih mendalam lagi. Dia kalau
ada je term-term yang berkaitan dengan pengukuran kat dalam kita punya tajuk ke apa, tu kita dah nampak dah daripada awal ni macam dah lain je tajuk dia ni kan. So benda tu dah mungkin kat dalam tu nanti pun ada masalah juga. Tapi sebenarnya bila sebut kualitatif ni, kalau kita nak senang ingat, dia lebih kepada kita ni nak memahami, nak meneroka, nak mendalami tentang sesuatu perkara tu dengan lebih mendalam lagi. Itu yang saya boleh bagi tahulah basicnya apa tentang kualitatif tu kan. Okey. Bila sebut kualitatif ni, ada antara benda yang sangat penting, ada dua perkataan yang saya rasa memang sangat-sangat penting yang tak ada dalam kuantitatif, iaitu dia bersifat emergent dan juga dia naturalistic. Maksudnya satu-satu benda tu kita tak boleh nak create dia. Macam contoh kita nak dapatkan something tu, saya selalu bagi contoh tentang saya punya thesis PhD lah, sebab saya buat pasal ibu tunggal kan. So saya tak boleh nak create ibu tunggal nanti mesti dapatan dia macam ni, mesti ibu tunggal macam ni. Saya dah ada idea dalam kepala saya. So saya seperti meletakkan limitasi kepada saya punya kajian. Tapi bila sebut kualitatif ni, dia natural, dia mestilah benda yang emerge daripada kita, data kita tu, bukan kita buat-buat. Maksudnya kita kena bagi ruang dan peluang untuk orang tu bercerita, kita kena tengok daripada perspektif orang tu. Kita tak boleh letak limitasi, kita nak benda ni je. So kalau dia tak jawab benda ni, kita tak nak dengar dia punya interview tu, tak nak analyse interview dia tu. Kita seolah-olah di peringkat awal lagi dah letak limitasi tu. Tapi bila sebut ni, dia mestilah konsep dia tu berdasarkan kepada orang tu sendiri. Yang expert ialah kita punya peserta kajian, bukan kita. Okey, tu antara benda yang boleh kita kena clear cut lah antara kuanti dengan kuali. Dia bersifat emergent, paling penting. Ada je benda tu kita tak boleh letak limit, macam kita dah siap set awal-awal benda ni je kita nak, tapi kita kena ada sense of keterbukaan tu lah. Dalam buat kualitatif kita kena lebih banyak terbuka. Kita tak boleh jadi orang yang sangat macam rigid, nak ni, tak boleh. Itu dah larilah daripada sifat naturalistik dalam kualitatif ni. Okey, lagi satu, bila sebut kualitatif ni, dia bersifat amik. Tadi saya ada sebutkan perkataan tu kan. Bila amik ni kan dia macam kita nak tahu cerita tu dari perspektif dia. Mungkin saya, mungkin ada orang tu dia mengalami situasi yang sama. Pernah saya dalam bidang kaunseling kan, so mungkin contoh-contoh saya bagi tu dalam kesihatan mental lah kan. Macam sekarang ni banyak klien saya yang cakap depression. Mungkin ada time saya juga mengalami perasaan yang sebegitu, macam rasa macam dah sangat penat, rasa anxiety, ada benda-benda tu kan. Tapi saya tak boleh samakan saya punya perasaan apa yang saya lalui dengan apa yang peserta kajian saya lalui. Kalau saya nak kaji tentang orang yang mengalami depression, so apa yang dilalui itu sebenarnya daripada sudut pandang dia. Kita tak boleh letakkan orang depression ni sepatutnya macam ni. Kenapa jawapan dia tak sama? Kenapa kita rasa jawapan dia lain bila kita interview? Itu memang daripada perspektif dia, perspektif amik kita panggil. Itu perkara yang kita nak kena aware juga bila kita cakap pasal kualitatif. Lepas tu antara benda lain, orang selalu cakap bila kualitatif ni instrumen kajian dia ialah protokol soalan. Ni saya selalu sangat dengar, tapi benda yang betulnya ialah instrumen kajian tu ialah kita ni researcher tu sebagai instrumen kajian. Kalaulah researcher tu sendiri tak pandai nak teroka, tak pandai nak collect data, tak boleh nak tak boleh nak probe masa collect data, tak tahu macam mana nak interview, tak tahu nak perhatikan apa. So dia akan mendatangkan masalah lah kepada dia punya data-data yang dia dapat tu. Jadi instrumen kajian bukan protokol soalannya. Protokol temu bual tu dia sekadar guideline saja untuk kita bawa nak pergi jumpa kita punya peserta kajian untuk kita interview. Tu antara benda yang sangat penting jugalah yang saya sering ditanya oleh student kan, kalau dia tulis instrumen kajian apa yang doktor kualitatif, kita tak adalah benda instrumen kajian tu, memang tak wujud lah dalam yang ada ialah kita sebagai researcher, sebagai instrumen kajian, bukan protokol soalan. Okey, apa lagi? Saya rasa tu kot yang mungkin kalau Dr. Harwati atau Dr. Syamsul ada nak terus tanya pun saya okey je, sebab yang tadi tu lebih kepada dia punya ciri-ciri kan. Ada satu lagi ni, dia lebih kepada menghuraikan. Kita kalau dalam kuanti kita just buat nak tengok kekerapan contohlah kan, memanglah kita tengok hubungan, tu yang lebih ni. Tapi bila dalam kualitatif ni dia bersifat kita nak menghuraikan sesuatu benda tu. Macam mana kita nak elaborate benda tu.
tak semestinya kita ni kena terror sangat menulis, kena pandai mengarang ayat semua untuk buat kualitatif. Tak. Yang penting kita kena tahu macam mana kita nak menghuraikan satu benda tu. Dah dapat satu benda, so huraian dia tu yang menentukan sama ada kita boleh dapat tak data yang sangat thick. Rich and thick, dia punya istilah tu kaya dan tebal. Kalau dalam bahasa Melayu lah, in English kita cakap rich and thick. Itu antara benda-benda term-term yang selalu diguna pakai dalam kualitatif. Rich and thick lah, lepas tu triangulation, tu nanti kejap-kejap lagi saya share lagi. Tu kot antara ciri-ciri yang memang jauh lah beza dia daripada dengan kuantitatif. Dr. Nisa, maaf kalau saya interrupt. Saya sangat tertarik tadi bila Dr. Nisa mention tentang bila you pandai menulis tak semestinya you buat kualitatif. Saya cakap tadi kalau kita tak pandai menulis, tak semestinya kita tak boleh buat kualitatif. Betul. Maksudnya kalau tak tahu menulis, sebab saya selalu berfikir macam saya ni orang yang straightforward. Jadi kalau boleh saya selalu avoid buat kajian yang berbentuk kualitatif lah. Tapi kadang-kadang bila kita tentang proposal grant ke apa, bila panels kata this should be done qualitative supaya you lebih teroka lebih banyak, saya macam I should find an expert to get into the team sebab qualitative is so not me. Selalu ada tak macam Dr. Nisa pernah melalui keadaan itu yang mana bila supervisor tengok saya rasa kajian awak ni lebih kepada kualitatif, ada tak macam student kata doktor, that is so not me, ataupun boleh tak kalau macam student nak buat kuali lecture supervisor pula, hey that is you cannot. Ada tak situasi yang begitu? Biasanya kalau macam tu memang ada student tu dia tak boleh menulis tau. Dia memang dia kata saya memang orang kuanti. Dia dah biasa buat kuantitatif kan masa dia degree. Lepas tu masa master pun banyak benda yang dia memang dah biasa guna SPSS semua kan. Dia kurang pendedahan kepada kualitatif ni. So bila dia menulis tu kita nampak dia macam ada tendensi untuk quantify benda. Kalau macam dia buat observation dia macam kira berapa orang, data dia pun macam berapa orang yang cakap macam ni, dia lah lebih nampak benda tu. Tapi sebenarnya by practice boleh je. Saya rasa saya sangat yakin, saya selalu cakap kepada saya yakin semua orang boleh buat. Tapi kalau you tak ada kemahiran tu, dia kena struggle lebih sikit. Maksudnya kena belajar lebih sikit lah daripada orang lain. Kalau orang yang dia ada kemahiran tulis memang mudah. Macam saya pun sebenarnya mula-mula nak kena buat kuali, saya punya thesis PhD tu saya plan kuanti, tapi disebabkan peserta kajian tu semua, last saya pun buat kuali. Memang saya agak struggle di peringkat awal. Tapi bila kita faham, kita macam dah tahu dah, sebab kualitatif pun dia ada banyak dia punya approach dia apa kan. So kalau kita dah faham benda tu, slowly sebenarnya kita belajar macam mana nak menulis, macam mana kita nak bercakap dengan orang. Sebab nak interview tu pun sebenarnya dia kena ada skill. Kalau orang yang direct ni ditanya, bila orang tu jawab macam tu, dia tak suruh orang tu elaborate. Contoh macam contoh saya tanya Dr. Harwati, apa perasaan malam ni? Okey, doktor rasa apa malam ni? Kalau doktor boleh share. Saya rasa saya semangat selalu. Semangat. Kalau orang kualitatif dia akan tanya lagi. Maksud doktor semangat tu macam mana ya? Sebab semangat bagi Dr. Syamsul mungkin lain. Semangat bagi Dr. Harwati mungkin lain. So kita kena gali. Dia punya key point dia macam mana nak menggali tu ialah ikut je perkataan last dia cakap. Macam doktor cakap tadi semangat kan. Saya rasa bersemangat. Okey, boleh tak share dengan saya semangat macam mana tu? Dia masalahnya kalau kualitatif ni, kalau budak counselling ada masalah juga sebab kita biasa buat sesi, kadang-kadang dalam collect data tu dia buat sesi. Tu masalah budak counselling. Tapi yang bukan counselling pula dia terlalu macam straightforward. Itu masalah jugalah. Tapi sebenarnya bila kita tahu macam mana step nak collect data tu, dia slowly akan bila kita dah tulis, kita dah buat balik verbatim tu kan, kita akan nampak sebenarnya kat sini boleh tanya lagi, kat sini boleh tanya lagi. Kita kena pergi deeper lah. Dia macam nak mengorek tapi tak sedap lah guna perkataan tu kan. Kita lebih kepada nak teroka orang tu apa sebenarnya yang dia sedang alami kan. Okey, menarik tu sebab saya pun baru first time dengar tips dia rupanya adalah tanya perkataan terakhir. Ini kalau guna tips ini untuk tanya suami kedua dia. Perkataan terakhir. Cuma Dr. Nisa, tadi bila Dr. Nisa kata kita dalam kualitatif ni kita sentiasa probe. Jadi adakah penggunaan interview protokol, sebab probing is something that is unexpected kan? So do we plan to probe
ataupun sebenarnya benda tu impromptu dan kita just record saja? Dari segi research proses tu macam mana Dr. Nisa? Okey, kalau dari segi research proses tu kita memang kena ada protokol lah as a guideline kan, sebab takut nanti datang merapu tak tahu nak cakap apa dengan kita punya satu kajian tu. Okey, dan kita pun memang dah ada objektif kajian. Okey, bila dah ada objektif kajian memanglah terarah kita punya kajian tu, tapi satu kelebihan dia banyak school of thoughts kan, tapi apa yang saya share malam ni berdasarkan apa yang saya pernah diajar dan saya memang mengamalkan benda tu, bila kita ada satu-satu objektif kajian ni kualitatif ni, bila kita dapat data kita boleh olah balik objektif tu based on data kita. Memang kita dah ada dah peringkat awal guideline dia kan semua kan, tapi disebabkan masa interview tu kita boleh probe dan kita tak terlalu macam fokus sangat kepada kita punya protokol soalan tu, jadi nanti kemungkinan besar data tu akan berubah. Tajuk pun boleh berubah. Itu kelebihan kualitatif. Dia boleh berubah bila kita dah dapat data. So macam kalau structure interview memang kita tak boleh banyak probing lah. Tapi biasanya bila kualitatif ni kita banyak guna semi structured sebab kita ada guideline daripada protokol temu bual, pada masa yang sama kita juga boleh probing kepada kita punya peserta kajian tu. Dr. Nisa, saya ada saya. Wow, menarik tu Okey, saya tertarik bila Dr. Nisa cerita tentang neutralistic. Ya, sebab sebab biasanya orang macam saya buat research kan. Sebab saya buat DDR and sum of part tu memang ada kuanti dan juga kuali lah. Dan sifat yang saya amalkan adalah pragmatic. So meaning that apa sahaja yang boleh mendatangkan data kepada saya dan saya akan gunakan benda itulah. Benda itulah dengan sebaik mungkin. Tapi bila tentang neutralistik ni dia lebih kepada sifat manusia itu sendiri. Jadi apakah kriteria yang perlu ada bagi mereka yang nak maksudnya sifat yang perlu ada pada researcher tu ketika dia nak menjalankan kajian kualitatif ni. Saya rasa ini juga berkat dapat sebenarnya. Kalau macam contohlah kalau saya ni jenis tak sabar, saya tak tahu saya nak buat kualitatif ni. Mungkin ada skill tertentu tau, ataupun ada skill tertentu yang perlu ada pada penyelidik tu ya. Perlu ada penyelidik tu. Mungkin Dr. Okey, macam tadi kan saya kata bila kita buat kuali ni dia bersifat naturalistik kan. Okey. Satunya bila kita nak buat kualitatif ni kita kena ada human skill lah kan. Kita tak boleh kita kena buat bracketing. Okey, bracketing pun one of term dalam kualitatif. Maksudnya whatever comes in our mind kita kena bracketkan benda tu. Kita tak boleh ada judgemental. Tu perkara yang sangat penting lah sebab kadang-kadang isunya akan menjadi bias bila kita buat kualitatif ni akan ada unsur-unsur biasness tu. That's why lah di peringkat awal kita kena declare kalau dalam tulis thesis tu ada satu part bahagian tu biasness, memang kita kena declare kat situ. Macam contoh saya buat hari tu sebagai masa saya buat thesis saya single lagi, so saya buat sebagai seorang wanita yang masih belum keluarga, mungkin saya ada persepsi tentang ibu tunggal, jadi saya perlu mengelakkan perkara ini dengan melakukan bracketing tu. So saya kena put aside apa sahaja pemikiran saya sebab kita pentingkan kepada perspektif akademik tu. Tu ciri yang pertama lah, dia kena belajar untuk jadi non-judgemental punya orang. Tu pertama. Lepas tu bila kita buat kualitatif ni macam Dr. Syamsul cakap tadi, dia banyak kena sabar sebab data tu dia tak boleh sekali pergi interview terus dapat semua data. Tak. Sebab ada student kata, okey doktor saya dah habis collect data berapa kali awak buat pusingan interview? Sekali je. Tu tak betul tu. Dia masih belum data dia tu tak in-depth pun. Dia tak memenuhi pun ciri-ciri kualitatif tu. Dia just mungkin baru peringkat pertama je. Dia punya jawapan tu surface sangat ke. Jadi dia kena tengok balik benda tu. Kesabaran tu sangat perlulah. Lepas tu kita kena ada skill macam mana nak repo dengan orang. Kalau kita ni type machine punya orang, kan kalau kami dalam bidang kaunseling tu ada kriteria setengah orang tu orang realistik lah kita panggil kan. Orang realistik ni biasanya dia jenis yang machine, hands on punya kerja, dia human ni dikurang. So kalau dia tak ada sentuhan-sentuhan human tu mungkin agak susah sikit sebab dia kena ada prolong engagement dengan dia punya peserta kajian. Prolong engagement ni ialah one of cara untuk credibility data. Macam kesahan lah kalau term dalam kuantitatif kan. So
prolong engagement itulah yang sebenarnya kita bina rapport dengan dia boleh share dengan kita, sebab kualitatif kan dia lebih kepada kita banyak tengok pengalaman orang tu kan, kalau fenomenologi lah kan. So banyak benda kadang-kadang benda yang secretive. Jadi bukan mudah dia nak terus share pengalaman hidup dia kalau dia tak rasa trust kat kita. So prolong engagement tu kita engage dengan dia, rapport tu sangat penting. Jadi kriteria lain yang kena ada pada seorang researcher yang buat kualitatif ni ialah dia kena tahu bagaimana untuk dia membina hubungan yang baik dengan dia punya peserta kajian. So dia kena develop trust tu dengan peserta kajian dia supaya dia betul-betul boleh dapat data tu. Kalau kita buat etnografi pun kan akan stay bersama dengan kita punya peserta kajian tu. So kalau tak ada macam humanistic punya sense tu, memang akan menyukarkan kita lah untuk dapat data. So saya rasa perkara penting yang kena ada kat researcher, antara perkara tu itulah yang kita kena lebih bersifat humanistik, kena tahu macam mana nak skill nak membina rapport tu, dan kena put aside semua kita punya biasness tu. Benda tu sangat penting kalau dalam kualitatif ni. Itulah yang menarik itu kan bila kita buat kajian dengan manusia ni, to build a rapport ni ada 1001 macam sifatkan perangai manusia kan. Itu saya kata kesabaran tu memang sabar. kena sabar, kena urut dada lah kan. Ada satu soalan untuk Dr. Nisa. Selamat malam Dr. Nisa. Semasa membuat interview, bagaimana kita dapat elak diri daripada situasi terpesong dari fokus utama? Saya pergi sembang benda lain pula kan. Utama saya, apabila saya probing peserta kajian, dia kata dia budak baru nak belajar, belum mahir lagi kualitatif. Maksudnya kadang-kadang dalam proses probing tu sebenarnya dengan dia sendiri. Peserta interview kita, bukan kita interview peserta. Terbalik pula. Kita bimbang orang yang interview kita balik. Sebenarnya bila memang ada tendensi akan berlaku benda macam tu, sebenarnya dia macam jadi terbawa-bawa. Okay, sebenarnya bila kualitatif ni, sebab tu saya kata kita tak boleh rigid. Satu lagi sifat kualitatif ialah dia fleksibel. Researcher tu dia kena jadi orang yang fleksibel. Kalau macam ceritanya ke sana dibawa tu, kemungkinan besar itu adalah input juga untuk data kita. Jadi kita follow je dia sampailah dia patah balik kat cerita tu. Maksudnya kat situ dah berlaku data saturation data. Kat situ lah kita boleh nampak, sekarang data dah terpush, so kita boleh stop. Tapi kalau macam dia bawa kita ke mana-mana, bawa cerita tu kan, kita follow, memang jadi lama lah. Proses collect data kualitatif ni memang lama. So bagi yang rasa dia terpesong tu, sebenarnya anda di jalan yang benar. Boleh lah, bukanlah boleh teruskan terpesong tu. Maksud saya kira macam kita memang follow dia lah. Kiranya kita memang sedang follow cerita peserta kajian kita tu. Memanglah mungkin dalam tu dia tanya pengalaman kita ke apa kan. Tapi apa yang penting lepas interview tu, kita kena terus transcribe kita punya tu supaya kita nampak kat sini macam dah lari sangat ke apa ke kan. So ada benda yang kita tak tanya ke apa, kita boleh tengok balik. That's why kena cepat-cepat transcribe. Lepas pergi interview terus transcribe. Jangan dah pergi interview tak transcribe, lepas tu pergi interview lagi sekali, entah-entah kita tanya benda yang sama. Kat situ yang mungkin boleh berlaku terpesong tu juga. Sebab kita tak fokus yang pertama tu, sebenarnya dah ada benda dah kita dapat tapi kita tak terus tulis. Jadi kita tak macam tak ikut dia punya proses betul lah. Macam tadi kan Dr. Harwati ada tanya tentang proses yang betul tu kan. Dia punya proses tu lepas kita pergi interview ke, buat observation ke, ada analisis dokumen ke, memang kita kena terus transcribe. Itu memudahkan kita nak uruskan data tu juga, pada masa yang sama nak mudahkan kita untuk analisis data. Benda tu kena buat cepat-cepat lah. Boleh tak kita kata macam terpesong tu sebenarnya membina rapport? Kalau lah dah sampai 3 kali interview terpesong tu tak membina rapport. Fokus nama dia. Tapi kalau kita prolong engagement dengan dia tu, memang kita memanjangkan kita punya ni, kemungkinan besar benda tu boleh berlaku juga. Salah satu cara untuk kita nak rapport dengan dia. Tapi kalau dah terlampau jauh sangat daripada kita punya cerita tu kan, memang kita rasa ni memang tak ada kaitan langsung ni, kita kena on track balik lah. Cuma kita memang kena bagi peluang untuk dia cerita, manalah tahu dalam cerita tu sebenarnya adalah input kepada kita punya data yang kita nak. Kalau dulu-dulu interview pakai kaset kan, kalau off focus tu habis kaset masuk kaset baru kan. Kalau apa yang record pakai kaset kan, tapi sekarang okey lah, dah ada teknologi, just delete and then use the same storage kan. Bila pasal record tu sebenarnya banyak juga case student dia tak perasan, dia record tiba-tiba dah
bateri habis. So saya cadangkan kalau siapa nak pergi collect data kualitatif tu, jangan guna phone sebab kadang-kadang corrupted kan. Jadi macam tak boleh buka. Banyak kes berlaku pada student saya lah. Tu saya bagi tahu supaya tak berlaku kat student lain. Jadi saya cadangkan memang kita kena ada satu MP4 yang orang guna yang nak record tu kan. Better ada benda tu. Jangan guna phone lah. Kesian lah kita dah dapat data banyak-banyak, interview 2-3 jam, tiba-tiba tak dapat pun dekat phone tu mati ke apa kan. Corrupted file tu rasa frust lah kan sebab dah pergi interview lama-lama tapi semua benda gone macam tu je. Agak stres lah kat situ nanti. Dr. Nisa, ada satu soalan. Okey, ada dua soalan sebenarnya saya nak bagi pada Dr. Nisa. Yang pertama, macam mana nak detect maklumat yang dia berikan itu adalah cerita asli ataupun palsu? Wow. Soalan yang kedua, bagaimana nak membezakan ini saya rasa ini daripada Farah bila doktor mengatakan bahawa budak kaunseling selalunya terbuat sesi bila interview, macam mana nak bezakan sama ada kita sedang bersesi ataupun sedang berinterview? So mungkin nak minta dua soalan untuk doktor kupas dulu lah. Mungkin soalan yang pertama tu dulu. Okey, yang pertama tadi ni macam mana kita nak tahu dia tu cerita asli ke palsu kan? Okey, kita punya peserta kajian tu adalah pakar. Jadi kita pun tak tahu dia asli ke palsu ke, kita kena teruskan interview dia sampai data tu tepu. Kalau tak ada macam nampak, sebab biasanya perkara pertama yang paling penting ialah kita kena cari peserta kajian yang betul dulu. Itu yang membantu untuk kita dapatkan asli ke palsu. Dalam pemilihan peserta kajian, katakanlah macam kita nak kaji tentang pengetua yang cemerlang, kita kena cari pengetua cemerlang. Kita tak boleh cari pengetua yang tak pernah dapat anugerah cemerlang tu. So dia je yang boleh cakap benda tu. Jadi apa yang datang pada dia tu sebab diulang balik tentang perspektif emik. Jadi semua yang dia cakap tu semua betul. Tak ada tipu lah kiranya. Sebab kita dah put aside kita punya biasness kan. Jadi apa sahaja yang dicakap tu ialah benda betul sebab kita dah pilih peserta kajian yang betul. Okey, itu perkara penting lah. Peserta kajian tu kena betul dulu. Baru boleh elakkan yang tadilah dia cerita palsu ke cerita betul kan, yang tu. Dan kita kena ingat perspektif emik tu. Memang apa dia cakap itu ialah dari perspektif dia. Jadi kalau tak sama pun daripada orang lain, mungkin itu ialah pandangan dari dia. Okey, tu yang soalan pertama. Untuk soalan kedua, biasanya kalau dalam sesi kaunseling, kita akan membawa klien tu kepada matlamat klien. Okay, klien tu dia ada matlamat, contoh dia nak apa dalam sesi tu kan. So kita akan bimbing klien tu dalam sesi sehinggalah mencapai matlamat dia, ada treatment, everything. Tapi bila dekat dalam kita buat kualitatif ni, matlamat tu ialah matlamat kita, bukan matlamat klien tu. Jadi kita tak perlu pun macam contoh dia kata saya rasa depressed, lepas tu kita pula sibuk nak bantu dia, macam mana dia nak hilangkan depress dia tu. Sepatutnya dalam kita nak mengkaji dia tu, kita tanya dia rasa apa masa depressed, dia buat apa, kita belajar dari dia, bukan dia ajar kita, bukan kita ajar dia yang ajar kita. Macam tu. Kalau sesi kaunseling banyak kita macam ada bimbing klien kan, macam mana kalau guna treatment ni semua-semua. Dalam sesi interview kita tak buat semua tu. Kita belajar daripada klien tu. Apa yang dia share dengan kita, benda tu yang kita ambil dan terus teroka. Tak perlu sangat kita nak menyelesaikan dia punya isu tu. Macam tu lah. Dr. Nisa, saya ada satu soalan saya tertarik tadi. Dr. Syamsul ada soalan lagi? Dr. Syamsul ada senyum, jadi banyak soalan dalam kepala. Saya simpanlah dulu bagi Dr. Wati tanya dulu. Okey, saya tanya sikit sebab tadi Dr. Nisa ada sebut berkenaan saturation of data kan. Sebab student selalu juga tanya, okey doktor, sebab mungkin mereka adalah bersifat otak kiri yang pakai banyak analitik tu kan. Bila kita kata saturation of data, dia tanya kita balik agak-agak sampai berapa banyak nak tulis dekat dalam metodologi just to ensure that the data is saturated. Tapi dia ada tak exact number yang selamat untuk kajian kualitatif? Sebab kadang bila proposal kita tak tahu kan as to how much is saturated. So the proposed one agak-agak biasanya berapa yang minimum tu Dr. Nisa?
memang tak ada nombor lah sebab dia kualitatif kan. So tak ada minimum. So nak menjawab soalan Dr. Harwati tu, saya boleh jawab macam ni lah. Kita kena bila tulis proposal, kita jangan cakap sampai ketepuan data. Kita kena cakap macam mana kita nak buat ketepuan data tu. Contohnya data saturation tu dia kita boleh buat antara method yang kita guna dalam proses collect data. Dan macam interview, katakanlah ada seorang ni dia interview 5 kali, so dia punya 5 kali interview tu pun boleh kita triangulate-kan supaya kita nak tengok dah saturated ke belum. Okay. Lepas tu dia memang nombor memang tak ada, tapi kita boleh tahu benda tu dah tepu bila kita pergi interview dia cerita balik benda yang sama dia pernah cerita. Okay, itu dia punya petanda lah. Okay, ni dah saturated dah dia ni. Okay, ada juga orang yang buat saturation tu bila dia pergi habis satu peserta kajian ni dah settle semua ni, dah keluar balik apa yang dia cakap tadi tu, okay, baru dia pergi yang kedua. Ada orang buat macam tu. Tapi dia banyak school of thoughts kan, tapi biasanya kalau nak memudahkan kita, kita boleh je interview peserta kajian lain tu pada macam contoh saya ada 7 orang kan. So saya pergi interview setiap seorang tu. Saya tak tunggu yang satu ni habis dulu baru saya pergi yang kedua. Jadi saya boleh interview je 1 sampai 7 orang tu dan dia akan tepu ikut masing-masing punya cerita. Contohnya kalau yang pertama ni sampai interview yang ketiga pun banyak lagi cerita dia. Saya jumpa dia elaborate lagi. So saya tak boleh stop lagi sebab data dia belum tepu. So saya pergi pula kepada yang kedua ni bila jumpa 3 kali pun dah sangat padat cerita dia dan dia dah ulang dah dia cerita. So saya dah boleh stop dekat dia. So saya tak ada exact number lah bila Dr. Harwati tanya tu sebab dia depends kepada penceritaan setiap peserta kajian yang kita pergi jumpa tu lah. Macam maksudnya Dr. Nisa, there is no exact number for participant and there is no exact number for the round. Berapa kali betul. Kan? Kalau kita jumpa dia 2 kali. Kalau kita jumpa dia 2 kali, lagi sekali tu, tapi maksudnya memang kena buat lebih pada sekali lah Dr. Nisa. Kalau sekali saja tak cukup. Dia kena buat sampai tepu. Maksudnya memang sekali memang cukup. Okay, let's say macam dia kata saya buat temu bual. Lepas tu temu bual berapa kali? Sekali. Tapi dia punya kaedah collect data cuma temu bual sahaja. Lepas tu dia buat sekali sahaja. Dia tak ada apa yang dia boleh triangulate. So data dia tu memang kita tak nampak lah credibility data kat situ. So awal-awal dah boleh out dah benda tu kan. So kalau melainkan kalau dia ada banyak teknik collect data, lepas tu bila dia interview yang pertama ni pun sekali interview tu pun dia interview sampai 5-6 jam, sangat in depth. That one kita boleh consider. Tapi kalau pergi sekali, satu kali je jenis method, tu kita tak panggil qualitative research lah. Mungkin tu hanya data quali je. Data quali and qualitative research adalah 2 soul yang berbeza data quali tu kan kadang-kadang dalam kuantitatif pun kita akan ada data kualitatif kan. So betul. Dia just macam benda yang nak top up je. Tapi kalau qualitative research itself tu dia lebih mendalam sangat macam tu lah. Kalau kita buat fenomenologi memang sangat kena ada in-depth interview lah sebab kita perlu dapatkan maklumat yang sangat detail tentang pengalaman orang tu. Saya nak share something lah. Kalau kuantitatif kan kita ada pemboleh ubah kan, pemboleh ubah bersandar tak bersandar. Tapi dalam kuali ni tak ada istilah pemboleh ubah. Apa yang ada ialah konsep dan proses. So dia kalau nak tahu kualitatif tu, kita tengok tajuk pun kita dah tahu dia kualitatif. Tajuk dia tu tak boleh letak benda yang bersifat mengukur. Dia mestilah benda yang macam bersifat kita nak terus ke lebih, nak memahami benda tu. So dia punya tajuk tu. Dekat tajuk tu pun dah kena ada konsep dan proses. Dia tak ada pun boleh ubah tapi dia ada konsep dan proses. Konsep tu ialah apa benda yang kita nak gaji. Biasanya kita tengok siapa yang kita nak gaji ataupun apa yang kita nak gaji, tu konsep. Proses tu apa benda bagaimana benda tu boleh berlaku kan. So daripada konsep dan proses ni sebenarnya dia membantu student tu untuk membina objektif kajian. Konsep dia akan objektif dan persoalan kajian. So kalau konsep tu dia akan jadi apakah, kalau apa-apa yang berkaitan dengan proses dia jadi bagaimanakah. Sebab kita nak explain kan, dia nak menjelaskan benda tu, so dia kena ada proses tu, dia kena bagaimanakah. So tips lah. Sebab saya tertarik sebab bila convert dalam English dia jadi what kan. Bila what selalu orang kata what ni macam more of quantitative. Jadi maksudnya what is still accepted dekat dalam kuali ke macam mana Dr. Nisa?
kita tengok belakang dia pula, apa persepsi, apa ni. So kita biasanya kalau macam what is your perception pun bunyi macam kualitatif kan. Benda tu kan. So dia kena tengok juga belakang dia tu apa lah. Hujung dia lah. Okay, teruskan. Apa Dr. Fazli nak cakap apa? Sebab banyaknya soalannya. Sorry lah Dr. Syamsul, saya budak baru belajar juga ni. Apa tu, saya tertarik juga tadi bila Dr. Nisa kata tengok tajuk dah tahu ini adalah kajian kualitatif. Adakah tajuk-tajuk yang bermula seperti exploring, understanding, adakah itu tajuk kualitatif? Ada tak yang selain daripada itu Dr. Nisa? Maksudnya selain exploring, understanding, apa lagi yang berbunyi kualitatif? Kita tak perlu letak pun exploring ke apa benda tu. Dia terus kepada benda tu, konsep. Asalkan ada dia punya konsep dengan proses. Dan biasanya kalau macam kita nak tulis paper, dia kena tajuk tu dia macam catchy sikit untuk kualitatif. Kita boleh buat macam tu. Sebab kita nak attract orang untuk baca kan. Sebab dia bersifat kualitatif kan benda tu kan. Jadi dia ada kelebihan lah kat situ. Saya selalu nampak student cakap keberkesanan tapi dia nak buat kuali. Lepas tu buat pengaruh. Sebab baru-baru ni saya ada student minta saya check dia punya protokol kan. So bila dia guna perkataan-perkataan yang tu memang saya kena betulkan lah. Sebab daripada awal tajuk dia tu tak mencerminkan sifat kuali tu. Jadi elakkan guna perkataan-perkataan yang measuring measure. Measuring keberkesanan tu melihat effectiveness kan, keberkesanan tu lebih macam measure, pre-test, post-test, quasi eksperimental kan. Menarik saya yang banyak belajar malam ni. Saya harap partisipan banyak belajar juga benda tu macam dia simpan je soalan dia dari tadi. Silakan. Ya macam tu. Saya cuma nak tarik nak bawa balik tengok kepada sembang study kita yang kedua. Alright. Kita ada cerita tentang conceptual framework dan juga theoretical framework. Sejauh mana qualitative researcher melihat terhadap dua perkara ni? Adakah mempunyai keperluan untuk melihat kepada, I think theoretical framework tu penting lah kan. Tetapi bagaimana dengan conceptual framework? Adakah ianya perlu ataupun ia tidak perlu dalam konteks kualitatif ni? Okey, ni pun kan kita banyak school of thoughts kan tentang benda-benda macam ni kan. So risau jugalah saya kalau saya salah ni. Tapi based on saya punya experience, bila kita buat kualitatif, memang both of this one ni sebenarnya dia tak ada pun tak ada masalah. Kalau kita tengok thesis kat overseas, benda ni tak ada pun tak apa. Sebab dia bersifat induktif. Dia kualitatif ni dia datang macam teori tu datang bila ada data tu. Bukannya kita dah based on teori. That's why lah macam kita ada theoretical framework both ni kita ada just for a guideline. So masa menulis tu, bila student nak tulis thesis tu, dia memang kena declare dalam penulisan dia tu teori yang digunakan atau conceptual framework ni hanya sebagai guideline untuk dia buat thesis ni. Maksudnya dia masih ada ruang untuk dia tambah ke apa based on apa data yang dia dapat. Macam tu. Bermaksud kalau kita lihat daripada perspektif kuantitatif, mungkin perkara tersebut kita akan ukur. Tetapi, wajib kan? Wajib ukur. Tapi kalau kita ambil konteks kualitatif, ini hanyalah sebagai panduan dan ianya boleh bersifat macam tadi, bersifat fleksibel tadilah. Lagi satu dia, kalau kita terlalu follow sangat theoretical conceptual dua-dua ni kan, kalau terlalu follow sangat, dia tak ada keluar emergent themes tu. Let's say dalam teori tu kata dia ada 3 benda je, tapi bila kita punya data dapat 3 juga, maksudnya kita bukan research kuali kita ni tak berapa sangat sebab tak ada benda yang emerge. Dia tak macam meneruskan. Yang itu yang saya rasa kena hati-hati sebab sama kita mungkin juga researcher ni dia terikat dalam kita bimbang dia terikat dengan konsep tadi tu. Betul. Sehingga dia lupa bahawa yang element of emerging tu kena ada. Bila dia terikat sangat dengan teori tu, dia macam masa dia analyse data pun dia tanpa sedar ni bukan. Sedangkan benda yang bukan tu tantah adalah benda yang memberi makna kepada data dia. So dia dah letak daripada awal, dia dah meletakkan limitasi kepada proses untuk dia dapat data tu. So nanti dia punya data tu banyaklah dia
terhilang data-data yang bermakna. Sebab benda ni memang jadi, tu yang bila saya sebab selalu duduk kan, bila dia suruh tengok balik betul tak apa dia buat coding ni semua-semua. Bila saya tengok nampak ni dia punya terms pun dia guna terms yang dalam theoretical framework tu sebab dia terlalu terikat. Jadi kita kalau macam kita terikat sangat dengan theoretical framework ni, dia seolah-olah kita tak membenarkan emergent theme tu berlaku satu. Lepas tu masa kita analyse tu kita tak guna kita punya own words, which is dalam kuali better kita guna kita punya own word dalam buat rephrasing masa coding tu, kita rephrase guna own words kita supaya bila emerge ada benda yang emerge tu, tema yang emergent themes tu ialah macam kita punya finding yang outstanding lah, adalah something sumbangan daripada kita punya thesis tu. Kalau tak, dia tak ada benda-benda yang kita rasa lain daripada kajian-kajian sebelum ni. Emergent theme tu sangat penting lah kalau dalam kualitatif ni. Biasanya macam kualitatif kita expect ada sesuatu benda yang baru, konstruk baru, konsep baru. So kita tak boleh terlalu rigid sangat dengan teori-teori yang sedia ada lah. Nak pula kalau buat grounded teori lagilah tak boleh terlalu macam teori ni cakap macam ni, tak boleh sebab kita grounded theory pun memang kita nak come out dengan something new kan. Teori kan. Maksudnya Dr. Nisa, kalau macam kualitatif ni mungkin theoretical framework is important as a guideline, tapi conceptual framework itu sebenarnya wajib ada ke macam mana? Atau tak perlu? Ada setengah uni yang tulis salah satu kan, ada macam yang setakat yang saya selalu jumpa memang kena tulis dua-dua. So kalau itu menjadi kewajipan untuk tulis, kalau ikut dia punya prosedur menulis memang kena ada tu, tulis tu pun just sebagai nak menceritakan konsep hipotesis macam tu lah. Betul-betul dia bergantung kepada supervisor dan juga kepada universiti juga kadang-kadang supervisor ni sebab ada yang kadang-kadang digabungkan kan, depends on uni punya format nak menulis juga untuk dua ni kan. Kalau dia perlu juga untuk kualitatif, so benda tu kita kena declare siap-siap apa yang kita tulis ni sebagai guideline lah, dan dia mungkin boleh berubah bergantung kepada data yang diperolehi. Tapi kena cite lah siapa yang cakap macam tu kan. Siapa yang cakap kan, bukan saya cakap, orang ni cakap. Dr. Syamsul ada banyak tu soalan. Ada banyak soalan tu Dr. Syamsul. Mungkin Dr. Syamsul nak bacakan ni. Ya. Hangat malam ni dengan soalan. Dr. Nisa, sekarang kita berhadapan dengan situasi yang agak mencabar lah. Saya yakin lah bukan sahaja pada mereka yang buat kuantitatif, orang yang buat kualitatif pun ada cabaran yang sama. Jadi soalan ni sangat-sangat tepat. Doktor, apakah pandangan doktor tentang interview secara video call atau phone call kerana kengkangan untuk berjumpa secara face to face disebabkan oleh wabak COVID ni? So, apa pandangan doktor? Sebab ya norma baru ni kan, so mungkin berlaku perubahan daripada aspek kita nak mengumpulkan data dan sebagainya. Macam awal tadi kan cakap naturalistik tu sebenarnya kita interview dia di setting dia, di tempat dia supaya kita dapat feel dia tu kan, kita boleh buat observation sekali. Tapi dengan situasi sekarang sebenarnya tak ada masalah pun bila kita buat interview call, cuma yang video call. Tapi saya rasa kalau phone call tu agak susah sebab kita nak macam mana kita nak record benda tu lah. Tapi saya rasa kalau guna video call itu ada satu kelebihan, sebab kita boleh terus record. Jadi nak buat transkrip ke apa nanti senang kan. Tak ada masalah pun sebenarnya. Even hari tu pun memang ada satu bengkel ke apa untuk buat proses dia ajar macam mana nak buat interview untuk data kualitatif ni menerusi video call. Sebenarnya benda tu tak ada isu pun, dibolehkan je. Tapi still kita kena jagalah benda-benda yang mungkin ada isu-isu yang privacy kan, tentang kita punya peserta kajian tu nak pula yang buat fenomenologi tu kan. Jadi banyaklah benda yang kita nak kena ambil kira lah bila kita buat benda-benda yang melibatkan teknologi ni. Tapi memang boleh. Ini nak kena buat satu sesi ni tertib mengadakan interview secara ni kan. Nak kena buat satu orang kata satu penerangan the protocol itself pun sebenarnya pada saya kualitatif ni banyak yang kita nak jaga threads tu kan, supaya the data is genuine. Kalau macam berbalik kepada bila kita sebut tentang genuine of data tu, maksudnya dia berbalik kepada reliability and validity. Betul. Macam kalau kuantitatif, sebab saya orang kuanti kan, kalau kuantitatif selalu orang kata it's very difficult to start, but it ends easily because once they have the data, you just key in and generate kan. Walaupun sebenarnya menangis jugalah nak generate the numbers kan.
And then people say qualitative is easy to begin but difficult to end. Apa pendapat Dr. Nisa dengan perception yang itu? Saya sangat setuju tu, nampak macam senang je kan nak pergi interview, seronoknya jumpa orang kan, lepas tu buat observation, tulis, tapi bila dah ada data tu dia memang jadi pening sebabnya kita tak boleh masukkan data tu keluar sendiri, LTI dia keluar sendiri, network dia semua tak boleh kan. Dia memang kita yang kena, that's why lah tu cakap bila kualitatif ni instrumen kajian dia ialah penyelidik tu. Kalau lah dia tak buat benda tu memang sangat sukarlah, dia memang satu cabaran besar bila kita dah ada data. So kita kena belajar how to manage data. Macam saya memang ada set of kalau dalam bengkel yang saya buat, saya biasa share borang-borang yang untuk memudahkan kita dalam proses kita collect data tu kan. Ada setiap borang tu dia kena isi bila dia pergi interview ke apa supaya dia on track. So benda-benda tu sebenarnya sangat membantulah borang-borang tu. Tapi kalau kita tak ada track lah. Ya betul. Pengurusan tu sangat penting bila kita buat ni supaya kita rasa tak terbeban bila kita dah ada semua data. Dia sangat susah bila kita tak manage data tu betul-betul dari peringkat awal. Sebab setiap orang tu memang, mungkin saya boleh share sikit lah kot tentang nak manage data kuali ni kan. So sebelum kita pergi interview tu, kita kena sediakan satu macam diary, satu jurnal refleksi untuk kita as a researcher. Kita kena tulis dalam tu sebab benda ni dia sangat membantu bila kita nak buat audit trail. Audit trail tu adalah salah satu benda yang kita boleh guna kalau kita nak replicate research kita ni nanti. So di peringkat awal tu memang kita kena tulis dalam tu bila kita ni tajuk kita, apa benda yang sangat detail lah. Audit trail tu ialah jejak audit dalam bahasa Melayu dia kan. So kita tulis setiap perjalanan tesis yang kita buat tu dari pemilihan tajuk sampailah macam mana kita menulis kita punya research tu. So kalau orang tu nak replicate kita punya tesis, dia follow benda tu, dia memang tak boleh generalize kalau kita buat kuali ni, tapi dia boleh replicate kalau penyelidik tu dia sediakan audit trail. So kita akan follow betul-betul. Kalau dia kata dia interview orang tu 5 kali lah dia kena buat. Dia kena follow. Tu audit trail tu sangat penting. That's why lah kita kena ada general reflection tu untuk buat kuali. Dan kita kena ada file untuk setiap peserta kajian. Dia memang kena well organised lah. Kalau ada kita file lah. Ada file, lepas tu kena masukkan setiap interview, tu nak bagi mudah. Kalau tak memang akan cram bila kita dah bagi interview tu. Betul. Tu yang jadi susah bila awal-awal seronok pergi interview, tapi bila dah balik tu dia jadi macam haywire sebab kita tak manage benda tu from the beginning. So kena pandailah macam mana nak organize kita punya data tu, nak manage benda tu supaya dia memudahkan yang kita sampai nak menulis sampai peringkat akhir ni. Dr. Nisa je, saya pula sebelum nak tanya soalan yang tu kan, saya nak tanya tadi, sebenarnya saya nak tanya tentang reliability. Untuk validity, untuk kualitatif dia ada tak proses, sebab kuanti kan pilot test, kalau kuali dia ada tak go through reliability and validity of the instrument? Okay, sebab tadi kita cakap memang kita tak ada instrumen kan, instrumen tu kita kan. So, tapi orang selalu buat protokol soalan tu selalu pergi buat validity dulu kan. Tapi dia again ikut school of thought supervisor dia pegang. Ada supervisor yang suruh pelajar dia ni kan, ada supervisor yang tak perlu. Tapi sekiranya macam dia tak buat ke apa, macam contoh saya sendiri di UM, sebab saya buat PhD kat UM, kami tak tekankan sangat benda tu. Maksudnya protokol soalan tu kalau kita dah present proposal, protokol kita dah siap, so dikira dah seolah-olah telah divalidate oleh reviewer, ada kita punya examiner tu lah, reader kita tu kan. So dah boleh pakai, dan kita pun memang ambil pun based on research yang sebelum ni, ada yang kita guna, jadi benda tu dah boleh pakai. Tapi ada yang memang supervisor suruh, jadi lepas tu dia suruh buat kohon apa semua tu kan. So kena follow lah sebab kita ikut school of thoughts kita punya supervisor kan. Kita pun tak naklah gaduh dengan supervisor suruh buat je lah kan, okay, untuk memudahkan kita punya proses PhD atau master. Jadi benda tu memang tak buat pun tak apa, buat pun tak apa, tapi depends kepada school of thought supervisor masing-masing. Okay, kalau tadi Dr. Harwati cakap tentang pilot test, kalau dalam kualitatif kita panggil prelim research. Kita boleh buat prelim research tu untuk tengok kita punya protokol soalan tu boleh guna pakai ke tak.
So contoh kita dah macam bincang dengan supervisor, kita dah ambil kajian lepas punya kan protokol soalan tu kan. So kita pergi buat prelim research dengan mana-mana peserta kajian yang memang orang yang menghadapi situasi tu juga. So nanti kita tengoklah membantu tak kita untuk mendapatkan data apa yang kita nak tu. Kita buat prelim research. Okay. Lepas tu dia punya istilah pun lain kalau kualitatif dia kita panggil kesan data tu credibility data. Keboleh percayaan, reliability kita panggil dependability, keboleh bergantungan. So setiap ni pun ada dia punya teknik lah. Di bawah setiap credibility ni ada teknik dia. Lepas tu keboleh bergantungan ni pun ada dia punya teknik dia. Macam tadi saya kata audit trail dia untuk transferability, keboleh pindahan kita punya research tu. So kita kena ada audit trail. Untuk credibility kita kena ada triangulation, member checking, prolog engagement yang saya dah cakap tadi tu kan. Ada journal reflection, nota lapangan, semua tu antara benda yang boleh diguna pakai sebagai kita punya credibility data. Kalau untuk kebergantungan data, dependability, keboleh percayaan lah kalau kuantinya kan. Kita boleh buat peer review, ada setengah tu buat Cohen Kappa. Lepas tu kita boleh buat daripada sumber daripada data yang pelbagai. Maksudnya kita guna teknik dah ada 3 kan, teknik kolek data tu. Lepas tu kita ada lagi sumber daripada journal refleksi. Sebenarnya journal refleksi kita tulis tu membantu juga untuk proses reliability tu, proses kebergantungan tu. So kalau kita tak ada benda tu susah jugalah. Sebab nanti orang yang tak biasa kata kalau kita dapat reader yang memang orang kuanti, tiba-tiba dia tanya benda ni, kalau kita tak ada susah lah. Jadi memang nak tak nak kita kena prepare benda ni. Sebab orang kuanti biasanya seminar kuanti dia akan tanya macam kuanti. Mana awak punya ni kan. Sebab saya pernah masuk bila dia tanya tu saya dengar je lah sebab saya senyap je, saya tak cakap apa-apa kan. Bila saya diminta ni baru saya share apa yang saya tahulah. Tapi kebiasaannya bila orang kuanti ni dia memang akan tanya seperti tesis tu ialah tesis kuanti. So student pun kadang-kadang dia rasa dia dah buat. Tapi bila kena tanya macam tu dia tengah nervous kan dengan Viva. Memang semua orang tengah takut. Jadi macam saya je tu. Udah tahu ada pengalaman tu ke? Tak ada, tapi ada barulah baru-baru ni ada juga pelajar yang bermula ada dapat, maklumlah kita dah cukup tempoh nak dapat terima pelajar kan. Jadi pelajar dia nak buat kuali, tapi itulah sebab saya orang kuanti jadi saya terbawa-bawa you kena send your instrument untuk validity and reliability. I know that tapi masih guna term tu, reliability and validity. Saya baru tahu ni, it has to be credibility and dependability. Nota saya dah penuh ni. Tahu nak tulis salah mana lagi. Tapi menariknya Dr. Harwati, kalau dalam DDR memang juga disebut perkara yang Dr. Nisa sebutkan tadi, memang ada. Sebab dalam DDR tu dia more on the multiple approach on collecting the data. So I think that quite interesting juga bila Dr. Nisa highlight tadi on transferability, dependability dan sebagainya. Okey, ada satu soalan daripada rakan kita. Saufi nama dia. Salam doktor, maaf bertanya, adakah dapatan kajian kualitatif boleh di-generalize kepada populasi seperti kajian kuantitatif, dan boleh doktor terangkan secara external generalization? Itu satu soalan. Okey. Soalan yang kedua adalah, kalau saya buat interview, document analysis, tambah tapi observation sebagai tambahan boleh ke? So ada dua soalan yang nak minta Dr. Nisa jawablah. Okay, the first one tu tentang finding tu kan. Tadi saya rasa saya ada cakap yang dalam kualitatif kita tak boleh generalize kita punya data tu sebab kita bukan tengok by sample untuk dia menentukan populasi tu. Tak bila kita sebut kualitatif ni, kita memang purposive sampling. Orang tu dia mesti orang yang expert tentang apa yang kita gaji tu. So in the first place memang kita tak boleh nak generalizekan dia sebab each of us ada perspektif emik yang berbeza kan, masing-masing ada perspektif masing-masing. So memang tak boleh, tetapi sekiranya kita nak replicate, kita nak transfer research tu, transferability, kita kena ada audit trail. Tu syarat dia. Sekiranya ada audit trail, macam tesis saya ada audit trail. So ada orang nak buat sama macam saya, dia nak tengok ibu tunggal yang kematian pasangan, macam mana dia punya coping strategies kan. So dia kena follow step by step apa yang saya buat tu, barulah dia boleh replicate tesis tu.
Okay, kita memang tak boleh generalize, tapi kita boleh replicate, boleh ditransfer, boleh pindahan tu boleh berlaku sekiranya kita menggunakan audit trail yang ditulis oleh penyelidik. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, kemudian bila cakap tentang teknik collect data, ada setengah orang dia memang guna tiga-tiga. Dia guna interview, dia guna analysis dokumen, lepas tu dia guna juga observation. Okay, kita kena tengok approach mana yang kita guna. Kita buat phenomenology ke, kajian case ke, grounded theory ke, ataupun kita buat ethnography kan. Kalau kita buat kajian case, lagi banyak sources data tu, maksudnya lagi banyak teknik data yang kita gunakan lagi bagus. Katakanlah macam kita nak guna ketiga-tiganya, so kita memang boleh guna tiga-tiga, tapi kita pilih dua je. Macam tadi soalan tadi dia kata nak buat interview, lepas tu dia nak buat analysis document. Lepas tu boleh tak kalau dia nak top up dengan observation? Why not buat je terus tiga-tiga tu? Sebab benda tu lagilah convincing dan boleh kita ada triangulasi antara kaedah collect data tu sendiri. Tu pun sangat penting juga. Tapi nak kena ingatlah kalau macam kita guna ketiga-tiga ni, setiap peserta kajian tu kena buat tiga-tiga ni. Tak boleh macam dekat Dr. Harwati awak guna teknik satu je. Lepas tu dekat Dr. Syamsul rasa macam nak buat observation je lah. Dekat saya rasa nak buat analysis dokumen. Tak boleh. Kalau awak guna tiga-tiga tu, so tiga-tiga tu kena guna kat setiap partisipan yang kita ada. Macam tu lah. Dia tak boleh sikit-sikit lah. Yang ni tak payahlah dia tak dapat nak observe dia lah. Tak payahlah, tak boleh lah. Macam tu tak boleh. Dr. Syamsul nampak garang lah. Tak payahlah pergi interview dia je. Macam tu lah Contoh lah kan. Kalau interview dia, kita minta dokumen je lah kan. Sebab macam tu dia tak boleh lah. Dia kena. Nak pula kalau kita buat phenomenology, memang kena pergi interview, in-depth interview. Sedalam-dalamnya kena pergi interview dia kan. Kalau kita nak guna satu teknik je pun tak ada masalah. Tapi dia kena sangat mendalam. Macam analisis dokumen. Biasanya pelajar-pelajar FPI selalu buat kaji kitab tu kan. Dia hanya analyse dokumen je. Tapi dia bukan analyse satu kitab kan. Banyak sangatlah kitab yang dia kena analyse kan. Tapi dia guna analisis dokumen. Tak ada masalah sebab kitab yang diguna tu sangat banyak. So kalau macam kita nak analyse dokumen, tapi ada satu dokumen je nak analyse dia punya diary. Macam tak cukup. Dia tak memenuhi kriteria rich antique tadi tu. Faham. Teruskan Dr. Syamsul. Silakan. Saya pernah belajar kualitatif dan juga mengisi borang-borang yang banyak-banyak tu. Saya rasa perit sangat, jerih sangat kan. So dan tetapi apa yang bagusnya adalah pada masa yang sama juga dengan perkembangan teknologi juga, kita dapati ada banyak juga aplikasi-aplikasi yang sebenarnya membantu juga researcher-researcher yang menjalankan kajian kualitatif ni. Tetapi berdasarkan pandangan Dr. Nisa lah, adakah teknologi ini juga sebenarnya memerangkap pelajar-pelajar sebenarnya? Sebab kadang-kadang kita lihat pelajar-pelajar dia spend banyak masa on that belajar berbanding dengan mengetahui dokumen mendalami dokumen yang telah dikumpulkan tu. So apa komen Dr. Nisa yang tu? Maksud Dr. ni apps untuk analyse ke macam mana? Apps untuk NVivo, Atlas TI. Okey, dia lebih kepada software untuk analyse lah kan. Saya pun perasan benda tu. Semua orang macam semua orang pula tak, kebanyakan orang bila sebut kuali ni dia terus bayang NVivo, Atlas TI. Dia tak pergi yang ciri-ciri tu dulu. That's why lah dia macam daripada peringkat awal tu dah ada kesilapan berlaku bila dia collect data tu kan, sebab dia tak tengok ciri-ciri tu dulu. Sebenarnya penggunaan apps tu, contoh kalau apps kita boleh guna transcriber. Ni antara apps yang boleh guna untuk memudahkan kita transcribe data kita. So just download je transcriber, so dia boleh macam lambatkan, cepatkan kita type tu, senang lah. Tak adalah kita nak kena pause lepas tu patah balik belakang kan. Transcriber nama dia yang memudahkan. Kemudian kalau software, banyak sebenarnya software, tapi yang glamour ialah NVivo dan juga Atlas TI. Software ni juga sebenarnya boleh kita belajar tu, memang tak ada masalah. Sebab kalau kita ada sangat ramai peserta kajian, memanglah kita susah nak manage kalau kita buat manual. Tapi saya cadangkan kita kena tahu manually dulu macam mana kita nak analyze data tu, macam mana nak buat coding data tu. So barulah kita senang nak guna software. Sebab macam student saya sendiri,
saya memang ajar dia buat secara manual, gunalah kertas mahjong ke apa, kalau dia ada banyak coding tu, bermahjong-mahjonglah kertas dia. So daripada situ nanti dia belajar macam mana nak groupkan jadi kategori, macam mana nak groupkan jadi subtema. So daripada situ baru dia faham macam mana software-software tu berfungsi. So kalau dia tak faham manual, dia terus buat kat software, nanti dia ambil masa yang banyak untuk guna software tu. Sebab software tu kita boleh klik je nanti masuk macam tu kan. Still lah kita buat sendiri, tapi kita kena tahu stages dia lepas ni nak buat apa, step-step nak masuk kat mana kan. Last dia akan come out dengan satu network kan. At least saya boleh, Envio pun boleh. Tapi sebenarnya benda tu dia boleh buat manual. So macam tak praktikal lah. Kalau data kita banyak, kita buat manual memang tak praktikal, penat sangat. Tapi saya menggalakkan belajarlah buat secara manual supaya kita faham macam mana benda tu, software tu berfungsi. Itu lagi bagus. Sebab macam nak join je workshop Dr. Nisa nanti, kalau buat nanti bagi tahulah kita, bolehlah kita pun join nak belajar juga. Saya memang ada satu lagi yang last tu memang nak yang last tu tinggal nak ajar reporting data, sebab hari tu memang ajar dia orang one by one step macam mana kita nak buat analyze data manual tu. Bila tahu manual tu sangat-sangat membantu sebenarnya. Kita kena sebab student ni dia tendensi dia terus jump into team. Dia tak pergi open coding tu word by word. So dia terus macam tiba-tiba dah dapat tema. Cepat sangat ni. So dia termiss banyak benda lah bila dia terus jump kepada tema. Saya pun kena pergi ni workshop ni supaya bila kita nak supervise student, kita kena orang kata knowledge tu kena sesuai lah kan bila student buat kuali. Jadi nanti IPM you tepi Dr. Nisa kalau tiba-tiba nampak Harwati join tu, janganlah lalau tau. Sebab apa? Saya melalui proses yang manual tu sebab saya faham akan kesukaran, maksudnya kita faham kesukaran juga proses tersebut. Dan bila hari ni bila pelajar-pelajar tunjuk dia nak buat kualitatif, dia tu cerita pasal cerita pasal Envivo, saya rasa macam alamak, ini macam dah tak berapa betul lah kan. So saya rasa sepatutnya dia memahami proses sebenar, prosedur tu lah, prosedur analisa data tu. Betul. Sebab dia banyak stages sebenarnya. Betul, dan akhirnya mereka terperangkap di dalam software itu. So dan dia dengan harapan bila dia present software tu punya Envivo tu punya tu masuk baik nampak gempak dan impresif lah dengan harapan. Tapi kalau dia tak faham macam mana network tu keluar tu pun daripada mana tu masalah juga. So saya memang setujulah macam Dr. Syamsul cakap, dia kena belajar yang step by step, yang manual tu supaya dia lebih faham bila dia guna software tu, dia tak ambil masa yang banyak sangat. Dia tak adalah membazir masa terlalu lama nak memahami software tu kan. Sebab belajar software tu satu hal lah, tapi nak kena tahu dulu dia punya prosedur sebenarnya bila nak analyse data kuali ni macam mana. Tu lagi penting lah. Kalau kita tak ada software pun terdesak sangat kena buat manual, kita tahu macam mana buat. Terdesak tu, tapi sebenarnya memang perlu belajar manual ni kan. Memang kena lah tu. Saya rasa lepas ni Dr. Nisa boleh share kot, kalau misalnya kata di banking macam Dr. Harwati kata lah kan, kita kena share jugalah dengan even kita pun sendiri nak belajar. Saya pun sendiri rasanya nak belajar balik. Dah lupa kan, nak belajar balik, nak tahu balik macam mana proses sebenar kan, sebab penting sebenarnya. Nanti saya boleh share kot slide daripada Dr. Syamsul, mungkin boleh share lah dengan kita punya peserta yang ada malam ni kan. Macam mana step by step nak buat coding tu untuk memudahkan kita dapat tema. Terima kasih Dr. Nisa. Banyak ni kita belajar malam ni. Saya punya sketch note dah tak muat. Tapi sebelum tu saya takut saya lupa nak tanya soalan ni. Soalan ni memang orang kata soalan yang sangat basic. Tapi just nak confirm, betul tak kalau kajian kualitatif kita guna participant? Ataupun sebenarnya ada term-term lain yang kita guna dalam kajian kualitatif? Sebab kalau kuanti kita kata kita panggil samples ataupun responden kan. Kalau kuali macam mana? Ada tak kalau English kita guna participant lah. Kalau bahasa Melayu biasanya kita kena guna peserta kajian. Kita tak boleh guna sampel lah. Peserta kajian. Okay. Tak boleh guna perkataan sampel sebab dia bukannya sampel pun, sebab dia kan purpose sampling, kita memang ambil ni kan. Lagi satu, bila sebut sampel, peserta kajian dalam kualitatif ni selalu orang nak banyak-banyak juga tau. Macam dia mungkin terpengaruh dengan kuantitatif, dan at least 30 baru kita boleh run SPSS kan, kuantitatif kan. Okay, actually bila kita buat kualitatif ni, dia punya sample size tu
kalau seorang pun boleh sebenarnya. Tapi seorang tu special case lah, macam kita nak tengok tentang tokoh ke apa ke kan. So kalau kita tak ada sikit pun tak ada masalah. Kalau grounded theory je yang digalakkan 20 ke 30 sebab kita nak menghasilkan teori. Tapi kalau yang lain-lain yang biasa-biasa ni less than 10 pun tak ada masalah. Yang penting kita punya peserta kajian tu dia mencerminkan apa yang kita nak kaji. Dia kena expert dalam apa yang kita nak kaji. Macam tu lah. Faham. Allah, okey. Kesian student apa kalau saya suruh tu mesti bila saya dengar Dr. Nisa cakap ni saya cakap okey baiklah. Kalau student saya ada malam ni nanti kita PM tepi kemudian, okey? Okey. Tapi menarik sebenarnya. Menarik sebenarnya malam ni sebab malam ni seolah-olah membuka satu orang kata apa? Membuka satu minda kita supaya bukan kita kata apa kalau bukan kadang-kadang kita lihat bahawa kualitatif tu sifat dia sangat komprehensif in terms of nak menjalan nak mengumpulkan data, tapi kita tak boleh tolak juga bahawa kualitatif juga mempunyai orang kata komprehensif yang berbeza lah yang patut kita belajar sebenarnya sebab kadang-kadang sebab kita tak kenal dan kita tak tahu. Jadi mungkin kita membuat andaian bahawa kualitatif ni senang nak buat, tapi hakikatnya kalau dengar apa yang Dr. Nisa cakap pada hari ni, saya akan letak ciri pertama yang kena ada dalam diri saya adalah sifat sabar lah. Yang pertama saya kena letak dulu. Apa yang saya perasan kalau saya kena buat kuali kan, saya mesti boleh manage because my weakness is always about managing data ke apa ke. Memang I'm not good at apa tu tadi audit trail tu. Okey. Mungkin saya ada satu soalan yang terakhir lah. Mungkin satu soalan terakhir. Sebab dah lebih pukul 10 ni. Saya nak tanya Dr. Nisa, apakah pandangan Dr. Nisa apabila dah elok-elok buat kajian kualitatif, tiba-tiba nak dikuantifikan dan nak dibentuk dalam bentuk numeracy juga, nak nampak juga dalam bentuk numerical. Apa pandangan Dr. Nisa ni? Kadang-kadang ada juga pelajar yang ada tendensi nak buat macam tu juga. Tu student nak buat ke SV yang suruh? Biasanya SV Dr. Syamsul, tak pernah student macam tu lah. So mungkin SB tu kita kadang-kadang student pun serba salah kan sebab dia belajar macam ni tapi SB macam cakap nak juga macam tu kan. Mungkin kita boleh kalau dia nak sangat mungkin kita boleh tambah data kuanti je lah, just top up sikit kan data tu. Macam dia kata macam nak tengok sikit, boleh tak buat survey sikit ke apa kan untuk tambah data tu bagi memuaskan hati. Tapi jangan kacau data yang dah sedia ada. Sebab sayang sebenarnya data kualitatif tu kalau kita nak kuantifikan dia agak susah. Macam saya punya pengalaman masa saya pergi, kalau dekat UKM tu kita panggil level sebelum Viva apa ya Dr. Harawati, saya tak ingat lah. Pemantapan. Pemantapan kan. Masa saya pemantapan dekat UM tu kita panggil seminar 2. Saya punya data tu bila saya ni rupa-rupanya examiner nampak benda tu benda yang lain. Dia nampak benda yang lain. So saya terpaksa olah balik semua tu sebab nak memenuhi, bukan nak memenuhi dia pun tapi memang betul lah apa yang dia komen tu. Sebenarnya saya nak tengok saya punya tajuk asal on resilient tapi bila saya present data saya tu dia nampak lebih kepada coping strategies. So saya kena olah balik semula semua tu. Jadi sebelum Viva tu saya dah buat major correction dululah masa pemantapan tu kan. So macam I learn a lot lah daripada situ. Memang bila Dr. Syamsul kata boleh tak kita nak tukar balik semua tu, kalau dalam konteks kuali lagi mungkin boleh. Tapi kalau kita nak quantifykan dia tu menjadi satu masalah besar lah. Kecuali kalau memang dia buat miss method. Kalau dia memang fully kualitatif, dia nak quantifykan di peringkat hujung tu memang satu masalah. Cuma kalau dia buat fully kuali tapi dia nak olah kepada dapatan tu, nak bagi suit dengan dia punya penulisan tu, nak bagi semua tu inline, so dia memang kena ubah balik dia punya tema tu, nak kena ni balik, kena organize balik. Memang sangat banyak kerja. So saya nasib baiklah bukan masa Viva kan. So masa Viva tu memang sikit je lah isu yang berlaku kan. Tapi alhamdulillah jugalah dapat masa pemantapan. Tapi saya cakap masa Viva tu memang tak tahulah apa nak jadi kan. So memang bila kualitatif ni dia possibility untuk benda tu berubah boleh, dan yang kaji tu, yang analyse tu kita. So bila orang tu dia mungkin ada persepsi dia tau sebab dia tak analyse data tu. Jadi macam mana student tu dia nak kena ada firm. Dia kena ada stand yang sangat firm untuk dia cakap betul data ni memang data. So dia kena make sure lah dia kena ada yang tadi tu credibility, dia kena ada dependability, dia kena kuat. So kalau dia tak kuat benda tu memang apa examiner cakap dia jadi goyah. So dia kena ada
bukti-bukti tu semua dia kena ada. Supaya dia boleh macam orang kata kuatlah, hujah-hujah dia tu kuatlah. Dia tak adalah jadi macam alah tak bolehlah saya kena jadi macam tu. Weh, bahaya juga ni. Itulah saya rasa sebab memang sebab saya melihat banyak, saya baca banyak juga tesis dan sebagainya. Dan saya lihat ada kecenderungan itu tu yang saya rasa macam terpanggil nak tanya soalan tersebut. Dan macam kita bimbang bahawa kadang-kadang nasihat kita juga tu memberi kesan juga kepada pelajar kita kan. Betul. Tapi hari ni Dr. Nisa dah beri saya sedikit, orang kata apa, dah bagi saya banyak sebenarnya panduan untuk saya jadi SB yang lebih baik lah ketika mengendalikan kualitatif ni. Jadi mungkin mungkin akhir kata kot daripada Dr. Nisa untuk rakan-rakan sembang study kita. Okay. Mungkin nak bagi nasihat sekali kepada pelajar yang nak buat kualitatif ni. Betul. Okay, kualitatif ni sebenarnya something yang menarik lah sebab kita akan belajar banyak benda. Even kalau macam kita buat phenomenology tu kan banyak kita buat reflection sebab bila kualitatif ni kita akan sentiasa reflect diri, muhasabah diri dan dia sangat membantu kita dalam kita punya personal growth tu tanpa sedar lah bila kita jadi kualitatif punya researcher ni. So jangan takut, kalau rasa minat, explore lah benda baru, tak ada masalah pun. Kalau kita rasa kita tak boleh, kita cuba, mungkin akan struggle lebih tapi kalau memang nak cuba tak ada masalah. Kita sama-sama dengan supervisor kita tu explore benda baru, tak ada masalah pun insya-Allah. All the best. Cubalah kalau rasa nak dia punya kenikmatan buat kualitatif tu mungkin boleh mencuburilah kot buat research dalam kualitatif. Buat slow-slow, simple-simple dulu supaya macam kita dapat feel dia. Macam tu lah. Okey, saya rasa tu je lah kot. Okey, Dr. Hawati, mungkin Dr. Hawati dah sediakan kita sketch yang sangat yang penuh. Sebenarnya tak muat ni, dah banyak nak cakap Dr. Nisa. Saya berminat semua benda saya letak kat sini. Saya rasa semua sangat penting. Mungkin Dr. Hawati nak mungkin nak tutup apa yang akan berlaku seterusnya, mungkin nak sampaikan kepada semua rakan-rakan kita. Kepada rakan-rakan kita malam ni, before that kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi pihak Sembang Study kepada Dr. Daratun Nisa, sahabat kita sudi bersama kita dengan malam ini. Pada saya ni sangat membuka minda saya kerana saya basically adalah orang kuantitatif dan saya sangat takut dengan kualitatif. Tapi by hook or by crook as a researcher we have to be non-judgmental Dr. Daratun Nisa. There is no way of an easy research. Kuanti ke, kuali ke, both has its pros and cons. So we have to appreciate both dan acknowledge both. Itu yang lebih penting. Kerana dua-dua adalah cabang kajian. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah. Sama-sama struggle. So thank you. It is a very fruitful session. Sangat beneficial for me especially and for the rest of the participant. Dan kepada yang baru, saya nampak tadi ada yang komen baru join malam ni. Ini adalah siri kita yang ke-6 kan. Cuma kita nak buat announcement sedikit. Jangan risau minggu depan sebab New Year kan. So kami mengharapkan untuk bercuti lah minggu depan. Dan kita akan kembali lagi insya-Allah minggu seterusnya. Saya dan Dr. Syamsul akan bermusyawarah untuk bagaimana kita nak cari dan try to help rakan-rakan kita yang sedang berjuang di luar sana untuk sama-sama kita berkongsi dan meningkatkan ilmu kita regardless of you are a doctor, lecturer ataupun you are still struggling with your journey. So again terima kasih Dr. Daratun Nisa. So over to you Dr. Syamsul. Alright, okay. Alhamdulillah sesi kita untuk yang ke-6 ni dah pun berjalan dengan baik. Macam biasa saya nak maklumkan kepada semua rakan Sembang Study, bagi mereka yang tak berkesempatan, insya-Allah besok saya akan upload rakaman live event ini di YouTube channel saya. Dan terima kasih banyak-banyak kerana sesi Sembang Study kita minggu lepas telah pun mencecah hampir 450 viewer. Dan terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan dan kita harap sokongan ini akan dapat diteruskan dan disebarluaskan. Dan jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nisa kerana masa yang diberikan dengan pengetahuan yang diberikan. Cuti lagi hari ni kan? Cuti lagi hari ni. Tapi saya risau tadi Dr. Nisa, saya nak join workshop nanti, kalau ada nanti beritahu tahu. Okey. Nak start daripada siri 1 sebab nak belajar pada basic. Agree. Dan macam Dr. Hawati kata, ini adalah satu, kita perlu meraihkan cabang-cabang ilmu ni sebab tak rugi mana pun sebenarnya.
Dan walaupun kita Dr. Harwati ataupun Dr. Nisa dah supervise banyak student, kita still lagi nak belajar dan terus belajar. Saya rasa inilah semangat yang perlu ada pada semua warga akademik lah di Malaysia ni. Jadi kita akhiri sembang study kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa dan tunggu promo kita pada setiap Rabu, seterusnya pada Rabu nanti. InsyaAllah. Alright, kita rehat minggu depan, jangan lupa. Alright, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you everybody. Okay, alhamdulillah.